Selamat pagi. Saya harap anda sihat sejahtera je kat rumah ya. Okey, tak lama lagi kita akan berjumpa di sekolah. So, saya harap awak selesaikan semua latihan-latihan yang saya beri sebelum ini semasa PDPR. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan moral tahun 6. Tajuk dia taati ajaran agama dan kepercayaan demi negara tercinta. Mari kita jalankan aktiviti bayangan minda. Yang pertama, aktiviti ini dijalankan secara individu. Okey, individu. Yang kedua, sila baca situasi pintu pertama dan pintu kedua. Okey, kita lihat apa situasi pintu pertama dan pintu kedua. Pintu yang pertama, yang ni adalah pintu yang pertama. So, kita baca ya. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah lorong. Kamu ternampak dua pintu di lorong tersebut, iaitu pintu pertama dan pintu kedua. Kemudian, kamu menuju ke pintu pertama lalu membukanya. Kamu nampak penduduk pelbagai kaum hidup aman, damai. Mereka saling membantu dalam apa-apa jua aktiviti demi kebaikan bersama. Walaupun berbeza agama dan kepercayaan, penduduk di situ hidup dengan gembiranya. Okey, situasi di pintu pertama. Jadi penduduk hidup sangat gembira. So, kita tengok pintu pertama. Pintu kedua, pintu kedua. Okey, apa pula situasi pada pintu kedua? Okay. Pada pintu kedua ni, kamu terdengar dentuman bunyi yang kuat. Apabila kamu buka je pintu kedua ni, kamu terdengar dentuman bunyi yang kuat. Rusuhan berlaku di mana-mana. Ada yang marah, menjerit dan bertelagah sesama sendiri. Ada yang membaling botol dan merosakkan kenderaan. Kamu merasai suasana tegang, tidak tenteram dan huru-hara. Iaitu pintu yang kedua. Okey, so selepas kamu membaca situasi pintu pertama dan pintu kedua, apa yang saya nak awak buat ialah kamu dikendaki menghantar voice message ke dalam grup respon 4A5B6B6A dengan menjawab semua soalan pada muka surat 5 di dalam buku teks. Okey, apa soalan muka surat 5 dalam buku teks tu? Kita tengok ya. Ini soalan dia. Sebelum kamu nak mulakan, kan, bila kamu nak mulakan tu, kamu baca dulu, faham, lepas tu baru kamu rakam. Semasa rakaman tu, anda hendaklah yang pertama, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Nama awak siapa? Kelas mana? Okey. Lepas tu yang kedua, barulah kamu menjawab soalan yang pertama ni. Okey, apa yang soalan pertama kehendaki ialah ceritakan situasi yang kamu bayangkan semasa berada di pintu pertama dan pintu kedua. Okey, apa yang kamu bayangkan? Pintu pertama dan pintu kedua. So, jawapan untuk yang pertama ni kamu boleh baca semula. Okey, baca semula situasi. Situasi yang ada pada gambar rajah tadi, yang sebelum tadi, yang saya bagi tadi ya. Baca semula. Tapi baca tu bukan kamu baca semua benda tu. Ambil lah yang mana penting. Okey? Okay, lepas tu yang ketiga, apa yang kamu kena rakam sekali dalam voice tu ialah kamu jawab soalan yang kedua. Nyatakan perasaan kamu semasa melihat situasi di setiap pintu. So, kamu kena bagi tahu perasaan pintu pertama, lepas tu perasaan pintu kedua. Kena bagi tahu kedua-dua ni. Okey? So, lepas tu jawab soalan yang ketiga. Okey? Yang ketiga ni, suasana di pintu manakah yang kamu ingin untuk kehidupan rakyat Malaysia? Okey, so kamu bagi tahu pilihan kamu. Kamu nak yang mana? Okey, pilihan.
Okay, sama ada pintu 1, pintu pertama atau pintu kedua. Okay, untuk kehidupan rakyat di Malaysia. Lepas tu kamu kena nyatakan sebab. Nyatakan sebab. Sebab apa kamu pilih? Sebab apa kamu pilih? Okay. Apa yang saya nak ni, keempat-empat yang saya nak ni, kamu kena bagi saya voice message ya. So, sebelum kamu nak hantar voice message tu, kamu buatlah dalam buku tulis ke ataupun dalam peta kosong. Apa yang kamu nak cakap untuk benda-benda ni yang saya nak ni. Faham? Okay, kalau tak faham, awak boleh PM saya secara personal. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, latihan kerja rumah hari ini. Okay, latihan kerja rumah pada hari ini ialah muka surat 7 dan muka surat 8 di dalam buku teks. Okay, apa latihan kerja rumah tu? So, latihan kerja rumah muka surat 7. Ni, muka surat 7. So, kamu kena jawab ni, yang penilaian formatif ni. Yang ini kamu kena jawab. Okay. Yang ini kamu jawab berdasarkan apa yang kamu nak. So, ni skala jawapan. Kalau kamu banyak jawapan 3 dan 4, so ini adalah tentang kamu. Kalau kamu jawab 1 dan 2, yang ini pula tentang diri kamu. So, sebelum kamu jawab tu, bacalah betul-betul dan jawab ya. Kamu setuju ke, tidak setuju ke, sangat setuju ke, okey. Selepas tu, latihan muka surat 8. Okay, muka surat 8 ni penilaian sumatif. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okay, so kita bincangkan sama-sama jawapannya. Negara akan, apabila kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan kita untuk hidup bersatu padu. Okay, apa? Negara akan apa? Hidup aman, damai. Okay, hidup aman, damai. Kalau kamu tak nak panjang sangat jawapan ni, kamu boleh cakap ataupun jawapan kamu boleh cakap negara akan aman damai atau harmoni. Negara akan harmoni. Okay, soalan yang kedua. Apabila kita mengikuti ajaran agama dan kepercayaan, kita hendaklah tempat kosong, amalan keagamaan dan kepercayaan kaum lain. So, apabila kita mengikuti ajaran agama dan kepercayaan, kita hendaklah menghormati. Okay, menghormati amalan keagamaan dan kepercayaan kaum lain. Soalan yang ketiga, kita akan berasa apabila rakyat hidup berbaik-baik mengikut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. So, soalan yang ketiga, kita akan berasa gembira. Betul, gembira. Okay, yang keempat, kita hendaklah mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan dengan saling untuk mengelakkan negara menjadi kacau bilau. So, untuk soalan nombor 4 ni, kita hendaklah mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan dengan saling menghormati. Menghormati untuk mengelakkan negara menjadi kacau bilau. Soalan yang kelima, apabila kita berpegang pada ajaran agama dan kepercayaan, kita akan menjaga supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Apa yang perlu kita jaga? Menjaga tutur kata. Okay? Ataupun menjaga percakapan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. So, kamu kena buat latihan ni. Okay. Latihan muka surat 7 tadi buat juga dalam buku tulis. So, latihan ni juga. Lengkapkan peta minda dengan jawapan yang sesuai. Apakah kepentingan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara? Apa kepentingan dia? Yang pertama, supaya kita hidup harmoni. Okay, yang kedua, untuk mengelakkan
mengelakkan negara menjadi kacau bilau. Kacau bilau tu maksudnya porak-poranda lah. Hidup tak aman macam situasi pintu yang kedua tu. Lepas tu kepentingan yang seterusnya ialah kita akan berasa gembira apabila rakyat hidup harmoni. Okey, yang terakhir kepentingan dia supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, supaya tidak menyinggung. Awak tahu maksud menyinggung? Menyinggung tu maksudnya kecil hati lah, kecil hati. Supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Okey. So, awak kena buat latihan muka surat 7 dan muka surat 8 ke dalam buku tulis. Okey? Kalau kamu tak nak menulis, kamu boleh photostat dan tampal dalam buku. Tapi pastikan buat jawapan. Jangan biarkan kosong. Okey. So, itu saja. Terima kasih.